Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey. So baiklah, video kali ini cikgu akan buat sambungan daripada video daripada subtopik kekenyalan. Okey. Jadi video kali ini tentang faktor yang mempengaruhi kekenyalan spring. Okey, faktor yang mempengaruhi kekenyalan spring. Okey, kita semua dah tahu dah, spring ni adalah salah satu daripada bahan kenyal. So bila kata bahan kenyal, bila kita kenakan daya pada spring, spring tu akan meregang. Kemudian kita lepaskan spring, kita lepaskan daya tu, spring tu akan kembali kepada panjang asal dan juga bentuk asal. Okey, jadi kita lihat faktor apa yang menyebabkan nilai kekenyalan ataupun nilai pemalas spring tu menjadi besar ataupun menjadi kecil. Okey, kita tahu spring juga dia akan mematuhi hukum Hooke, di mana hukum Hooke adalah F sama dengan Kx. Okey, F sama dengan Kx, iaitu daya pada spring berkadar terus dengan pemanjangan spring. K ni adalah nilai pemalas spring. Okey, kalau nak cari nilai K daripada formula, K sama dengan F bahagi X, ataupun kalau daripada graf hukum Hooke, nilai K kita boleh dapat daripada kecerunan graf. Okey, kecerunan graf. Okey, sekarang kita lihat faktor pertama. Faktor pertama adalah faktor diameter spring. Okey, macam kamu lihat dekat gambar rajah ni, spring yang atas ni adalah diameter kecil, spring bawah ni diameter besar. Okey, diameter kat sini merujuk kepada yang inilah lilitan spring tu, atas diameter kecil, bawah diameter besar. Okey, kalau kita lihat pada graf hukum Hooke dekat sini, okey, diameter kecil mempunyai kecerunan yang lebih besar. Okey, manakala diameter besar ni kecerunan dia kecil. Jadi kat sini kita tahu bahawa pemalas spring untuk diameter kecil ni lebih besar. Okey, maksudnya spring yang mempunyai diameter kecil ni lebih keras. Okey, manakala kalau spring tu diameter dia besar, pemalas spring dia kecil, spring dia jadi lebih lembut. Okey, ataupun daripada kecerunan, ataupun kamu boleh lihat daripada, contohlah diambil kat sini adalah 1 cm. Okey, maksudnya untuk kita regangkan spring tu sebanyak 1 cm, kita lihat, okey, kemudian kita buat interpolasi daripada 1 cm kena dekat graf diameter besar ni, and then dia akan pergi ke kiri ni lah kalau diameter kecil, ke atas ni. Okey, kat sini kita boleh lihat dah, katakanlah diameter besar ni 10 Newton, diameter kecil ni 30 Newton. Okey, jadi kat sini kita nampak apa? Untuk meregangkan sebanyak 1 cm ataupun untuk memampatkan spring tu sebanyak 1 cm, kalau diameter tu besar, kita perlukan 10 Newton sahaja. Kalau diameter spring tu kecil, kita perlukan 30 Newton. Jadi maksudnya diameter kecil ni perlukan daya yang lebih banyak, okay, untuk meregangkan sebanyak 1 cm sahaja. Okay, jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa diameter kecil ni mempunyai pemalas spring yang lebih besar berbanding diameter yang besar. Okay, jadi kat sini kita boleh tulis spring yang kecil ni keras lah. Okay, istilah dia keras. Keras ni maksudnya dia sukar dimampatkan dan juga sukar diregangkan. Okay, boleh? Itu faktor diameter spring. Sebab ramai yang salah faham, ramai yang ingat diameter besar ni pemalas dia besar. Sebenarnya diameter spring yang besar ni pemalas dia kecil, spring tu lembut, mudah dimampatkan dan juga mudah diregangkan. Okay, boleh? Faktor diameter. Okey, kita lihat faktor kedua adalah faktor panjang spring. Okey, panjang spring. Jadi beza dia adalah satu spring yang panjang, satu spring yang pendek. Okey, yang atas ni spring panjang, yang atas ni spring pendek, bawah ni spring yang panjang. Okey, jadi sama juga macam tadi, kita lihat pada pemanjangan 1 cm. Jadi kita lihat pada 1 cm, untuk pemanjangan sebanyak 1 cm, spring pendek memerlukan daya yang lebih banyak berbanding spring yang panjang. Okey, jadi maksudnya pemalas spring pendek ni lagi besar daripada spring yang panjang. Okey, boleh. Kecerunan pun kita boleh nampak kan, graf spring pendek ni kecerunan dia lagi besar berbanding spring yang panjang. Jadi spring pendek ni dia keras. Okey, sukar dimampatkan dan juga sukar diregangkan spring yang pendek. Okey, spring yang panjang dia lembut. Okey, boleh Jadi kamu boleh tulis kat sini lah, lembut. Okay, yang ni pun ramai juga salah faham, ramai yang ingat
spring yang panjang ni yang keras. Sedangkan spring yang panjang ni adalah spring yang lebih lembut. Pemalar dia lebih kecil. Okey, jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk setiap faktor-faktor dekat sini hanya ada satu saja faktor yang berbeza. Contoh dari segi panjang okey, maksudnya kita nak uji spring tu, kita ambil spring panjang dengan spring pendek. Okey, kemudian dia punya diameter dia kena sama. Okey, diameter dia kena sama. Kalau faktor diameter tadi, kalau kita lihat diameter sahaja yang berbeza, tapi panjang spring mestilah sama. Okey, jadi setiap faktor dekat sini yang tak sama ataupun yang dimanipulasi hanyalah satu sahaja faktor. Yang lain tu kena dimalarkan. Okey, boleh Okey, itu faktor yang kedua Okey, faktor ketiga adalah diameter dawai spring. Diameter dawai spring. Okay, dawai spring ni maksudnya dia punya urat dawai spring tu. Ada dawai yang tebal, ada dawai yang halus. Okay, kalau yang atas tadi diameter spring kamu kena bezakan dua ni diameter dawai dengan diameter spring. Diameter dawai tu maksudnya dia punya ketebalan urat dawai spring tu. Okay, macam kamu lihat kat gambar rajah ni lah. Yang atas ni adalah diameter ataupun spring yang tebal. Bawah ni adalah spring yang nipis. Okay, diameter dawai dia nipis. Okey, jadi daripada graf kita boleh lihat dawai yang tebal mempunyai kecerunan yang lebih besar. Okey, dawai yang halus kecerunan dia rendah. Jadi dawai tebal ni spring dia adalah keras. Okey, yang bawah ni adalah lembut. Okey, boleh so kamu boleh lihat dari segi dua cara lah. Kecerunan ataupun kamu lihat macam tadi. Okey, dengan pemanjangan 1 cm, dawai tebal mempunyai daya yang lebih besar. Dawai halus dia punya daya dia sedikit sahaja. Okey, kalau yang diameter ni tak ada masalah sekat. Okey, mostly kita boleh fikir dengan logik saja. Bila dawai spring tu tebal, pemalar dia besar, okey, spring tu jadi keras. Okey, yang diameter dengan panjang ni yang kamu kena tengok betul lah, sebab kadang-kadang dia boleh keliru Okey, itu 3 faktor. Yang pertama, okey, faktor yang keempat. Okey, faktor keempat adalah jenis bahan. Okey, jenis bahan kat sini adalah yang berbeza. Contohnya kita ambil keluli dengan kuprum. Okey, kalau macam tadi diameter panjang dan juga diameter dawai tu semua ni diperbuat daripada bahan yang sama. Biasanya kita buat keluli lah. Okey, cuma yang beza dia diameter panjang dengan diameter dawai. Tapi untuk jenis bahan ni, okey, kita bezakan dari segi bahan yang digunakan untuk buat spring tu. Tetapi faktor lain kena sama. Okey, antara keludi dengan kuprum ni faktor diameter kena sama, panjang pun kena sama, diameter dawai pun kena sama. Okey, hanya faktor jenis bahan yang digunakan untuk buat spring tu je yang berbeza. Okey, daripada kamu lihat dekat graf ni kita dapati bahawa okey, spring yang diperbuat daripada keluli mempunyai kecerunan yang lagi besar. Okey, manakala spring kuprum ni kecerunan dia rendah. Okey, kat sini kamu boleh ingat dari segi beza antara keluli dengan kuprum. Okey, keluli ni kita tahu dia adalah sejenis alloy kan. Okey, bila alloy ni maksudnya logam yang dah dicampur dengan logam lain, tujuan dia untuk menambahkan dia punya kekerasan keluli tu. Okey, biasa keluli digunakan untuk membuat bangunan kan. Okey, dalam konkrit tu kita letakkan keluli sebab keluli ni sifat dia keras. Okey, dia susah nak bengkok kan. Manakala kuprum ni pula dia adalah logam tulen. Okay, logam tulen maksudnya kita tak campurkan dengan benda asing. Okay, dalam ni 100% kuprum. Okay, jadi antara keluli dengan kuprum kita tahulah memang keluli lagi keras. Okay, kuprum ni lembut. Sebab itulah kecerunan dawai keluli ni lagi besar daripada dawai kuprum. Jadi kat sini kita tahu keluli dia keras lah. Okay, pemalar dia besar, K dia besar. Manakala kuprum dia lembut. Okey, pemalar dia kecil. Okey, boleh So, jadi kat sini faktor-faktor mempengaruhi kekenyalan spring ada 4 ni lah. So kamu kena bezakan setiap satu Yang biasa tertukar diameter dengan diameter dawai. Kena lihat betul-betul, baca betul-betul dia punya soalan tu tanya apa. Okey, boleh. So itu faktor mempengaruhi kekenyalan spring. Okey. Seterusnya kita lihat pula susunan spring. Okay. Sebab susunan spring ni kita boleh susun secara bersiri ataupun selari. Okay, ataupun sekarang ni dalam kita
selain bersiri ada juga orang tulis sesiri. Okay, sama je lah sesiri dengan bersiri tu Okay, jadi sesiri dengan selari ni kita boleh samakan macam susunan dalam elektrik. Okay, mentol-mentol kan kita belajar kan. So ada mentol bersiri, mentol selari, sama je lah dia punya nama susunan tu. Okay, so untuk kita lihat bersiri dulu Okay, untuk bersiri ni, okay, kita lihat bila ada satu spring, kita letakkan satu beban W. W ni weight beban. Okay, pemala spring tu katakanlah dia letak dengan simbol ataupun huruf K. Okay, so dia akan memanjang secara X. Okay, dia akan memanjang secara X. Okay, bila ada dua beban digantung sesiri, okay, dengan beban W, okay, dua spring digantung sesiri dengan beban W, pemanjangan dia akan jadi 2X. Maksudnya nilai X kat sini akan jadi ganda 2. Okay, manakala pemala dia akan jadi separuh. Okay, sekarang cikgu bagi dalam bentuk gambar rajah lah, mungkin lagi senang. Okay, so kalau kita lihat macam ni okay, so ni ada satu susunan spring sesiri. Okay, ini susunan spring yang pertama. Okay, dan ini susunan spring yang sesiri. Okey, katakanlah beban yang ada dekat bawah spring yang ni, okey, katakanlah 30 Newton. Okey, dan dia akan memanjang sebanyak katakanlah 2 cm kat sini Dia punya pertambahan dia adalah 2 cm. Okey, 2 cm. Maksudnya bila kita gantung 30 Newton, panjang dia akan bertambah sebanyak 2 cm. Maksudnya nilai X dia adalah 2 cm. Okey. Bila kita letakkan spring yang sama, okay, dua spring yang sama secara bersiri, okay, beban yang dekat bawah ni pun kita ambil yang samalah 30 Newton. Baru mudah untuk kita nak bandingkan. Okay. Jadi konsep dia adalah bila ada dua spring secara bersiri ni, okay, ataupun kita boleh katakan dua tingkat. Okay, yang atas ni tingkat 1, bawah ni adalah tingkat 2. Okay, konsep dia adalah setiap tingkat spring tu akan menanggung beban yang sama banyak dengan beban dekat bawah. Okay, jadi kalau kamu lihat tingkat 1 akan menanggung beban 30 Newton. Tingkat 2 pun akan menanggung beban 30 Newton juga. Okay. Jadi maksudnya tingkat 1 ada satu spring saja. Jadi 30 Newton ni, satu spring ni sahaja yang kena tanggung. Okay, tingkat 2 di bawah ni pun, okay, tingkat 2 yang bawah ni pun ada satu spring. Jadi beban 30 Newton ni akan ditanggung oleh spring yang tingkat bawah ni, satu saja. Okay. Jadi kita tahu tadi bila satu spring dia akan bertambah sebanyak 2 cm kan. Bila beban 30 Newton dia akan bertambah panjang 2 cm. Jadi sama juga spring yang belah kanan ni, spring satu yang atas ni dia akan bertambah 2 cm. Jadi spring bawah ni pun akan bertambah dengan 2 cm. Jadi sebab itulah dekat sini dia buat 2x kan. Kalau kat sini x, dekat sini 2x. Okay, 2x tu sebab atas dia akan memanjang x, bawah pun akan memanjang x. Kalau macam ni 2 cm, jadi atas 2, bawah 2. So dia bertambah sebanyak 4 cm. Okay, kat sini dia bertambah sebanyak 4 cm lah untuk rajah ni. Okay, boleh faham 4 cm ni jangan salah faham bukannya panjang daripada atas sampai bawah. 4 cm ni adalah pertambahan panjang sistem dia. Ke atas bertambah 2 cm, spring 1 bertambah 2 cm, spring 2 bertambah 2 cm. Jadi keseluruhan dia bertambah 4 cm. Okay, jadi kalau kita nak kira panjang daripada atas sampai bawah ni, kita kena tambah panjang asal spring lah. Okay, panjang asal spring 1, panjang asal spring 2. Okay, boleh kat sini. Okay, itu konsep sesiri. Okay, kita lihat pula konsep selari. Okay, konsep selari pula kita lihat. Okay, cikgu lukis gambar rajah terus Okay, so okay, dia jadi macam ni. Okay, yang ni belah kiri, ini belah kanan. Okay, kita pakai samalah 30 Newton beban.
Okey, kalau kamu lihat dengan gambar rajah ni 1, 2, 3, 4, 5 5 spring ni katakanlah mempunyai pemalai yang sama ataupun spring yang sama. Jadi kita boleh gunakanlah maklumat daripada spring bersiri ni. Okey. Jadi kalau satu spring bersiri dia memanjang 2 cm, okey, bila ada dua selari ni, okey. Kalau kamu lihat dekat sini tingkat dia ada satu saja. Okey, ada satu level saja spring. Jadi konsep dia beban dekat bawah setiap tingkat akan merasai beban yang sama. So yang ni akan jadi 30 cm lah. Dia punya 30 Newton lah dia punya beban dia. Okey, tetapi bila spring tu dipasang secara selari, okey, beban tu dia akan bahagi dua disebabkan ada dua spring yang selari. Jadi 30 Newton beban ni akan bahagi dua lah. So ini akan jadi 15 Newton, yang ni akan jadi 15 Newton. Okey, kenapa yang spring bersiri ni bukan 15-15? Sebab dia dipasang bersiri. Bila bersiri itu maksudnya ada dua tingkat. Setiap tingkat akan tanggung 30 Newton. Okey, jadi atas ada satu spring jadi 30, dia seorang lah tanggung. Bawah pun 30 Newton, ada satu spring sahaja. Okey, tapi kalau selari ni ada satu tingkat dia. Jadi satu tingkat tu akan tanggung 30 Newton. Tetapi ada dua spring yang selari, jadi 30 Newton tu kita akan bahagi 2. Kalau ada 3, bahagi 3 lah. Boleh Okey, jadi berapa pertambahan panjang dia? Okey, kita guna nisbah je. Kalau beban 30 Newton, okey, satu spring tu tanggung 30 Newton, dia akan memanjang 2 cm. Okey, sekarang ni spring belah kanan ni menanggung 15 Newton sahaja. Jadi secara nisbah dia berapa pertambahan dia? 1 cm lah. Okey, yang belah kiri ni pun bertambah sebanyak 1 cm. Okey, sebab beban yang dia tanggung tu spring kanan 15 Newton, spring kiri 15 Newton, jadi dia akan menambah ataupun memanjang sebanyak 1 cm sajalah. Kan dengan kita ambil yang tadi, kalau ada satu spring 30 Newton, 2 cm pemanjangan. Okey, boleh. Jadi kat sini pertambahan sistem dekat gambar rajah litas selari ni adalah 1 cm. Okay, kenapa tak boleh tambah 1 cm tambah 1 cm kiri dengan kanan? Okay, sebab dia memanjang secara selari. Kan, maksudnya dalam satu pemanjangan tu, okay, dari dia punya sistem bertambah 1 cm saja. Kalau yang ni atas 2, bawah 2, that's why kita kira 4. Okay, yang ni sebab kiri kanan, kiri 1, kanan 1, jadi kita ambil pertambahan sistem dia 1 cm saja. Okey, sekarang kita lihat kalau kita gabungkan spring tu ada bersiri, ada selari pun ada. Okey. Jadi kita boleh lihat macam ni. Okey. So di ke atas ni kita buat 3 spring. Okey, kemudian yang ni kita buat 2 spring. Okey. Dan bawah ni kita buat 1 spring saja. Okey, beban dekat bawah ni adalah 30 Newton. Okey, kita nak ambil sebab nak samakan dengan yang tadilah. Sebab ni 30 Newton. Okey, sekarang kalau kita lihat kat sini, ada berapa tingkat spring? Ada 3 tingkat. Yang atas ni tingkat pertama, bawah ni 2, yang ni bawah sekali 3 lah. Okey, konsep dia adalah beban yang berada di bawah, okey, akan dirasai oleh setiap tingkat sama banyak. Maksudnya tingkat 1 akan merasa 30 Newton, tingkat 2 pun 30 Newton, tingkat 3 30 Newton. Faham Sebab tingkat 1, 2, 3 ni adalah bersiri ataupun sesiri. Macam ni lah. Faham? Kamu boleh nampak yang ni 30, yang ni pun 30 sebab beban dia 30. Okey. Jadi yang ni pun sama juga. Okey, dengan beban 30 Newton. Yang ni 30, 30, 30. Okey, sebab ada 3 tingkat yang bersiri. Okey. Kemudian kita lihat tingkat 1 ni 30 Newton ni akan dibahagi dengan 3 sebab tingkat 1 ni ada 3 yang selari kan. Jadi bila 30 bagi 3, yang ni akan jadi 10 Newton. Yang ni 10 Newton, yang ni pun 10 Newton. Okey, 30 bagi 3 dapat 10. Okey, tingkat 2, 30 Newton juga, tapi ada 2 saja. So akan jadi 15 Newton. Yang ni akan 15 Newton. Okey, boleh. Kemudian
tingkat ketiga bawah sekali dengan beban 30 Newton, dia terpaksa tanggung dia seorang-seorang. So dia terpaksa tanggung 30 Newton je lah. Okey, boleh Okey, sekarang kita nak kira berapa pertambahan untuk setiap tingkat ni. Okey, kita mulakan dengan tingkat bawah. Okey, kalau kita lihat 30 Newton, kita boleh rujuk yang tadi. Okey, kalau beban 30 Newton, ada satu spring saja 30 Newton, pertambahan pemanjangan adalah 2 cm. Okey, jadi yang kat bawah ni adalah bertambah 2 cm. Okey, tingkat 2 dengan 15 Newton. Okey, satu 15 Newton, belah kiri pun 15 Newton. Jadi kita lihat yang tadi, bila 15 Newton dia bertambah sebanyak 1 cm. Okey, jadi kat sini bertambah 1 cm. Okey, manakala kalau untuk 10 Newton pula, okey, kalau kita lihat kat sini nisbah dia, okey, kalau 10 Newton, okey, yang ni kita boleh guna hukum Hooke lah kan. Kalau kita tak dapat nisbah secara yang mudah ni, kita boleh guna F sama dengan KX. Okey, jadi X sama dengan F per K. Okey, F dekat sini kita boleh ambil 10 Newton. Okey, K dekat sini kita boleh ambil yang beban yang pertama tadi, iaitu K sama dengan F per X, iaitu F dia 30 Newton bahagi X dia adalah 2 cm. Jadi kita dapat apa? 30 bagi 2 dapat 15 Newton per centimeter. Okey, jadi 15 Newton per centimeter ni adalah pemala untuk kesemua spring dalam gambar rajah yang cikgu lukis ni. Okey, jadi kat sini pun kita boleh tulis lah 10 bahagi K dia adalah 15 Newton per cm. Okey, jadi kita dapat apa? 10 bahagi 15 kita akan dapat 0.66. That's why nisbah dia tak berapa cantik lah nombor kan, 0.66. Jadi dekat sini kita pakai inilah, dia akan bertambah sebanyak 0.67 cm. Okey, boleh sebab beban yang ditanggung 10 Newton je lah, jadi dia bertambah 0.67 dia. Okey, jadi kalau kita lihat yang ni, berapakah pertambahan ataupun jumlah pemanjangan sistem? Okey, jumlah pemanjangan sistem kita tambahkan ni je lah, 0.67 tambah 1 tambah 2. Jadi kita dapat berapa? 2 tambah 1 3, jadi 3.67 cm dia punya pertambahan sistem dia. Okay. So kat sini cikgu harap kamu dapat bezalah dia punya susunan secara bersiri dan juga selari. Konsep asas dia yang tu je. Setiap tingkat akan menanggung beban yang sama dengan bawah. Kemudian kamu lihat satu tingkat tu ada berapa spring. Kalau ada satu, semua tu dia tanggung lah kan. Kalau macam ni kan, tingkat 3 ni 30 Newton, ada satu je, so dia tanggung seorang-seorang. Tingkat 2 ni, okay, 30 Newton bahagi 2 sebab ada 2 spring selari. Tingkat 1 ni ada 3 spring selari, 30 bahagi 3. Okay, macam tu jadi apa-apa pun kena faham dulu konsep bersiri dengan selari, and then baru boleh guna hukum Hooke tu untuk mencari dia punya pemala dia. Okay, pemala spring. Jadi cikgu rasa itu saja untuk video dalam subtopik kekenyalan. Okay, terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu supaya cikgu boleh share lagi banyak lagi video-video dalam fizik. Okay, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.